Okay, design a solution. Okay. So, kita dah pun tengok yang step yang pertama, approach problem solving. Ada 5 step dalam problem solving. Kemudian kita fokus pada problem analysis. Okay, step yang pertama problem analysis, kita come out dengan IPO. Input, process, output. Okay, next step. So dalam approach problem solving, selepas kita dah kenal pasti dia punya komponen, input, process, output, kita akan masuk ke step seterusnya, design a solution. So, dalam design solution ni apa yang kita buat? So dekat sini kita akan come out dengan suggestion step apa yang kita nak buat seterusnya. So bermula daripada step pertama, step kedua, apa dia punya kita kata step by step solution lah. Okay, untuk sebelum kita nak buat coding. Alright, so ni dia punya outcome, describe algorithm, solve given problem with algorithm and explain control structure. Okay. Dan dalam topik ni juga kita akan mula tengok structure, problem solving structure. So kita ada 3 structure, kita akan tengok nanti. Okay, so sekarang ni design solution ni kita dalam statement kedua lah. Okay, kita dah ada IPO. So kita nak come out dengan dia punya algorithm ataupun dia punya step by step solution. Okay, so what is algorithm? Algorithm, a step by step method of solving a problem. Okay, so step by step method. So ni keyword dia. Algorithm ni dia step by step. Okay. A sequence of computational steps that transform the input to the output. Okay, sequence dia adalah satu kita kata jujukan, susunan step. So dia mesti in sequence dalam turutan lah. Okay, that transform the input to output. Yang mana step by step ni tujuan dia untuk apa? Untuk kita nak tukarkan, dapatkan output daripada input yang kita beri pada program. Okay. As a tool for solving well-specified computational problem. So, algorithm ni kita anggap dia sebagai tool. Tools untuk apa? Tools untuk kita nak selesaikan computational problem lah. Nak buat programming lah. Okay. Alright. So, itu tersebut sebagai itulah algorithm. So, dalam programming apa dia? So dalam programming, algorithm is a process or set of rules to be followed in calculations or other problem solving operation, especially by a computer. So dalam programming terms, algorithm ni refer kepada benda ni lah. So dia adalah satu kumpulan ataupun satu set, atau satu kumpulan instruction ataupun arahan ataupun peraturan yang mana yang komputer perlu follow step by step untuk nak selesaikan problem solving ataupun nak selesaikan apa-apa dia punya task lah. Okay, can be represented using 2 tools. Ada 2 kaedah untuk kita nak tunjuk algorithm. Yang pertama pseudocode, yang kedua flowchart. Okay. Baik, so kalau sebut algorithm ni, kata-kata step by step proses ni, sebenarnya dalam bukan dalam programming saja. Sebenarnya dalam kehidupan seharian pun semua benda dia ada algorithm dia sendiri, betul tak? Sama lah macam kita dalam kehidupan seharian kita punya step of process. Contoh kalau bangun pagi apa kita punya algorithm? Bangun pagi, kemudian mandi, gosok gigi, kemudian semayang, kemudian siap-siap, kemudian pergi breakfast, kemudian pergi kelas. Tu algorithm awak, betul tak? Setiap pagi. Kita nak buat apa-apa pun dia ada dia punya step by step dia. So mesti dia ada punya algorithm dia. So contoh macam dekat sini untuk ATM machine. So daripada mula kita masukkan card, masukkan pin number, kemudian tekan dia punya amount dan sebagainya. So semua tu ada dia punya susunan step dia. Okay. Contoh. Nak masak apa ni? Nak masak pizza, sorry. Ni dia punya step by step dia. So dia mula dengan
buat dough bentuk pizza bentuk bulat, kemudian apa nama ni, puff out the edge of the so keras stiker, okay, dia punya tepi-tepi dia tu, kemudian panaskan ni masuk dan sebagainya. So dia punya algoritma lah. Okay, so sama juga dalam kita nak beri arahan pada komputer untuk dia perform certain task. Ingat, komputer ni sebenarnya dia kita kata dia operate based on instruction. So kita yang bagi instruction pada komputer untuk dia berfungsi. So komputer ni sebenarnya dia bukanlah bijak sebab dia memang kena instruction daripada user, tapi dia dari segi performance dia lah, dia boleh cepat untuk dia proses tu saja. Alright. So calculate average of 3 numbers entered by. Okay, ni contoh program, contoh dia nak arahkan komputer untuk kira average 3 number. So ini kita sebut sebagai dia punya algoritma dia. Okay, sebab kalau awak tengok dekat sini, mana sini pen. So ini dia punya algoritma dia lah. So dia dah bagi step by step. So step yang pertama dia buat apa? Dia start, dia mula. Kemudian step yang kedua dia akan input number 1, number 2, number 3. Step seterusnya proses. Step yang keempat paparkan output. Step yang kelima stop. Okay. So ini contoh algoritma dalam programming. So inilah yang kita akan buat untuk step yang kedua ni. Bila kita dah ada input, proses, output, kita akan come out dengan algoritma ni, which is step by step solution. Dia nak kata kita dah mula kita nak pick up program tu, macam mana nak buat program tu lah. So dekat sini dia lebih detail lah berbanding IPO. Okay, tapi dia bukan coding lagi So algoritma ni dia bukan coding sebenar lagi. So tak kisahlah kita pakai apa nama ni Java ke C++ ke apa-apa programming language pun, sebenarnya step pertama dan step yang kedua dalam problem solving ni, dalam approach problem solving ni sama aja. So dia tak kisah. Okay, so ni dua jenis tools untuk algoritma. Kita kata kaedah untuk kita nak visualize kita punya algoritma ni, sama ada gunakan pseudocode ataupun flowchart. So pseudocode ni apa? Pseudocode ni dia gunakan simple point form. Contoh ni pseudocode lah ni, yang atas ni. Okay, so pseudocode ni dia gunakan simple point form, use informal language, similar to everyday English. Dalam kalau saya pakai bahasa Melayu lah, bahasa Inggeris lah. Tapi kalau awak nak pakai bahasa apa pun boleh. Cumanya nak standard, nak jawab exam, kita tulis dalam English lah kita punya pseudocode. Ni pula. Okay, pseudocode ni sebenarnya dia refer kepada, kalau dari segi term ni, pseudo ni maksud dia palsu. Code ni code lah. So dia stand for code palsu. Code palsu ni code palsu untuk apa? Dia code palsu untuk programming lah, sebab dia dalam bentuk word biasa tu maksud dia. Okay, alright. Kemudian flowchart. Flowchart ni use graphical representation of an algorithm, use special purpose symbols connected by arrow. So flowchart ni dia sama macam kita tengok carta alir kerja. Kan? Contoh carta alir proses pendaftaran hari tu HCP buat. Mula-mula apa dia, then apa. So itu bentuk flowchart lah. Okay. So ni general format untuk pseudocode. So kita punya standard format, kita mula dengan start dan tutup dengan stop. Okay. Ada setengah-setengah pseudocode yang awak jumpa dalam internet ataupun rujukan lain, dia mula dengan begin. Dia habis dengan end. Pun boleh, tak ada masalah. So nak pakai begin, end pun boleh. Tapi kalau boleh untuk kita nak seragamkan jawapan kita nanti, kita pakai start dengan stop lah. Okay. Alright. Kemudian di antara dia tu, so ini kita punya body dia lah kita kata. So ni kita punya body. So dalam body ni ada apa? So dalam body ni lah ada kita punya input, proses, output. Okay, semua duduk dalam ni. Kalau tengok dekat sini,
Ni input. So yang ni proses. Yang ni output. So dia bergantung pada kita punya program lah. Kalau panjang kita punya program, banyak input, banyak proses, banyak output. So kita punya pseudocode ni pun akan ada banyak baris lah. Okay. Alright. Kemudian flowchart. Okay, macam cakap tadi, flowchart ni dia carta alir. So dia bermula daripada, sama juga, start dengan stop. Boleh ada setengah tu dia pakai begin, ada setengah tu dia pakai end. Boleh lah. So kita pakai start stop juga. Kemudian di antara dia tengah-tengah ni, so ini dia punya body dia. So dalam ni ada semualah input, output, proses semua dalam ni. Okay, yang beza dia untuk flowchart dia gunakan simbol dan setiap simbol tu ada maksud tertentu. Okay, kita akan tengok nanti. Alright. So dua-dua tu boleh guna salah satu lah, sama ada kita prefer nak guna pseudocode ataupun flowchart. Tu terpulang. Okay, tapi awak kena kuasai dua-dua lah sebab dalam exam dia tanya dua-dua benda tu. Ada yang tanya flowchart, ada yang tanya pseudocode. So kena tahu cara nak buat dua-dua. Okay. Sekarang kita tengok flowchart simbol. So flowchart simbol yang pertama yang paling penting, yang ni lah. Terminal simbol ataupun dalam istilah ni kan sebut sebagai pil, bentuk kapsul ataupun pil. Sebab dia bentuk macam ubat, macam pil ubat ni kan. So ni terminal simbol. Nama dia terminal atau terminal simbol indicates the beginning and end point of algorithm. So simbol ni kita guna kat mana? Guna dekat starting dan ending sahaja. So pakai kat mula dengan tutup ya. Kemudian proses simbol. So proses simbol ni segi empat tepat. Bukan segi empat sama Jangan awak lukis segi empat segi ni tu pula. Tu salah. So dia mesti segi empat yang sisi tak sama ni. So ini untuk apa? Proses simbol. So fungsi dia untuk dia nak menunjukkan bahawa berlaku proses dekat step tu, dekat langkah tu. Maksudnya dekat tu dia ada proses. Proses ni apa? Proses ni macam cakap sebelum ni, proses ni sama ada calculation, kita buat kita kata check comparison ke apa ke. Semua kat sini lah. Okay, so itu proses. Kemudian input output simbol. Bentuk sengit ke kanan ni. Ataupun kalau tengok ni disebut para ejaan saya tahu, tapi nak sebut ni parallelogram. So yang ni menunjukkan input atau output. So dia akan boleh pakai dua-dua, sama ada input atau output. Tapi nanti kalau awak lukis kena hati-hati sebab dia tak boleh ikut sini. Kalau sengit belah ni salah ni. Dia belah sana. Okay, sengit ke kanan. Kemudian grafik. Okay, ni untuk storage. Di storage simbol maksud dia sama ada dia read data daripada storage ataupun dia write data ke storage, kita pakai simbol ni. Kemudian yang ni untuk printer output simbol. So kalau output biasa yang bentuk ni, yang ni kita maknanya dia paparkan dekat screen. So yang ni dia paparkan dekat monitor. Tapi kalau kita pakai yang ni, maksudnya dia akan terus print output tu. Maknanya program dia bila kita sambung ke komputer dan program ni, awak run program ni, komputer sambung dengan printer, output dia teruskan print lah. Kemudian decision symbol. Yang dua ni kita jarang pakai lah dalam kita punya ni. Jarang pakai. Seterusnya decision symbol ataupun setengah disebut sebagai diamond. Bentuk diamond, decision symbol. So yang ni apa dia? Yang ni adalah untuk kita kata selection process. So dekat sini kita kata dia check condition dekat sini. So apa yang dia buat kat sini, dia buat proses untuk check sama ada dia nak check dari segi value ke apa ke, dia akan check kat sini. Dan decision symbol ni dia input yang masuk ada satu dan dia boleh keluar lebih dari satu pilihan lah. Nanti kita akan tengok nanti.
Kemudian flow line, okey. Dia punya garisan penyambung dia. Baik, so ni dia punya flow line dia. Flow line ni mesti ada kepala anak panah ni. Yang ni ramai juga student tertinggal. Selalu dia tak letak simbol anak panah, kepala anak panah ni. So yang ni wajib ada ya. Okey. Kemudian off-page connectors. Provide continuation of logical path on another page. Kemudian kita ada on-page connector. Provide continuation of logical path at another point in the same page. Baik. Yang ni sebenarnya dia katalah bila kita lukis-lukis, contoh kat sini lah. So bila kita lukis flowchart kita, tiba-tiba tak muat dah ruang. Sebab flowchart biasa kita akan lukis daripada atas ke bawah. Okay. So flow dia daripada atas ke bawah. Jangan start pada bawah ke atas pula. Jangan tak pernah dibuat dia orang tu. Okay, daripada atas ke bawah. So kita lukis. Kemudian tak muat dah ke atas kat bawah ni. Ataupun tak muat dah ruang. So kita terpaksa pisahkan dia dan sambung dia. Tapi sekarang ni dia pada page yang sama. So kita kata on page connector. So dia akan berhenti di sini, dia akan sambung sini lah. Maknanya ini step seterusnya. Selepas input Z, dia akan sum X, Y, Z. Itu maksud dia. Kalau off page connector, maksud dia sama juga konsep dia, tapi sambungan dia tu dia letak dekat page lain. Mungkin dekat belakang. Itu off page connector. Okay, boleh Biasanya kalau dia cuma satu kita kata satu laluan saja macam ni, tak payah number lah. Tapi kemungkinan kalau dah buat selection nanti dia akan ada dua laluan. So kita kena numberkan dia. Contoh kalau ada dua, satu kat sini, sambung ini pun satu macam tu. Kalau ada dua lagi satu kat sini, katalah ada lagi satu laluan dia, dan sambung sini pun dua macam tu lah. Tapi ni pun jarang kita guna lah. Okay. Baik. Nanti dalam exam nanti kalau awak kena lukis flowchart, pandai-pandai lah lukis bagi mat. Tak payah lukis sangat-sangat. Tapi flowchart ni kena lukis elok-elok lah. Janganlah nanti dalam exam nanti awak nak lukis flowchart, nak buat kotak ni pun nampak macam sengit. Yang sengit nampak macam kotak. Anak panah ni pun tak bersambung. Tu semua tu tolak markah tu. Okay. Baik, so flowchart ni biasanya markah banyak. So kalau awak careless hilang markah sayang lah. Okay, so ni beza dia lah. So boleh nampak dari segi dia punya visual dia memang nampak berbeza lah. So sudut kod ni dia dalam bentuk point form sahaja. Flowchart dalam bentuk carta alih dengan simbol. Okay. So sudut kod lebih mudah. Sebenarnya kita nak tulis sebab apa? Tak payah lukis apa-apa, tulis saja. Tapi flowchart lebih mudah kita nak nampak flow dia. Terutamanya bila kita buat structure, selection and looping. Nanti kita akan belajar selection looping, awak akan nampak. So bila gunakan flowchart, dia lebih nampak flow dia sebab kita tahu dia lalu ikut mana. Kalau sudut kod ni tak nampak laluan, dia cuma nampak statement saja. Jelas Awak semua okey ke? Okay, sir. Alright, okay. Okay, so jelas So kita tengok contoh soalnya kita nak gunakan pseudocode untuk nak selesaikan IPO ni. Baik. So contoh calculate and display perimeter of a square. Nak kira ukur lilit segi 4. Okay, perimeter of a square So kita pun dah kenal pasti dia punya IPO. So kita tahu apa dia? Input dia punya output dia perimeter. Okay, so output dia perimeter. Kemudian input dia apa dia? Square ni sisi sama kan? So kita perlukan length. Kemudian proses dia calculate perimeter of a square. Alright. So kita nak buat pseudocode, start dengan stop ni memang wajib ada lah. Awak nak huruf besar pun boleh, huruf kecil pun boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi nanti bila awak dah nak menjawab nanti, make sure consistent. Kalau yang atas ni huruf besar, yang bawah ni pun huruf besar. Kalau yang sini awak pakai start saja, so yang sini pun stop. Jangan campur-campur Okay. So nampak kat sini dah ada punya IPO.
So kita nak mula dengan step apa? Biasanya kita akan mula dengan input lah. Takkan kita nak tulis output, betul tak? Sebab program ni dia ada input, dia ada proses, dia ada output. So dia kena buat step by step lah. So kita akan tulis read cite. So keyword untuk input dekat sini adalah read. Kemudian apa yang dia input, variable dia cite. Kita ambil balik daripada kita punya IPO saja variable ni. Okay. Awak boleh pakai setengah-setengah tu dia pakai apa? Selain pada read, kita pakai, dia boleh pakai get. Ada juga setengah tu dia pakai scan. Tapi kita nak seragam, kita pakai read sahaja. Tak nak pakai yang lain. Boleh Okay, so kita pakai read. Again, huruf kecil, huruf besar tak ada masalah. Tapi kalau kita nak bezakan dia dengan variable so kalau boleh memadai huruf R ni saja besar. So R-E-A-D. Jangan semua huruf kecil, ni ingat variable pula. Alright. So, itu step yang pertama. Kemudian step yang kedua apa dia? Selepas dah input, ada lagi tak input? Tak ada dah, habis dah, cukup satu. So, next, proses. So, proses dalam pseudocode, kita buat apa? Okay. So, dekat sini, kita mula nak tulis formula dia. Apa pengiraan yang terlibat, kita akan tulis kat sini. Okay. So, ini formula dia. Perimeter sama dengan 4 kali side. Okay, ataupun kalau awak nak panjang sikit, side tambah side, tambah side, tambah side pun boleh. Dari segi formula tu terpulanglah. Jadi formula tu betul. Kemudian, okay, nampak kat sini. Kita ada term, kata keyword dia calculate. Okay, so ini keyword dia. So, maknanya bila kita tengok ni, kita tahu dia nak proses. Calculate tu adalah proses. So, proses dia apa? Proses dia adalah formula pengiraan. Dia akan kira perimeter sama dengan 4 darab dengan side. Okay. So dalam pseudocode dan dalam flowchart pun, kita kata dalam algoritma ni, mesti tulis formula. So dekat step ni awak dah kena mula tahu dah apa formula yang terlibat, apa pengiraan yang terlibat. Okay. Ada lagi proses yang lain? Tak ada. Itu saja. Dan yang terakhir, kita nak output. So output keyword dia adalah, kita pakai print ataupun display. Display pun diterima boleh. Print atau display. Okay. Kalau saya biasa pakai print lah. Tapi print ni bukan bermaksud dia print dekat printer. Print ni maksudnya dia outputkan, dia paparkan. Okay. Then, tutup balik, stop. So, itulah cara nak buat pseudocode. Boleh? Senang je kan? Okay. So, soalan yang sama, kita nak buat flowchart. So, IPO terdapatlah tadi. Dia punya output dia adalah perimeter, input dia side, proses dia calculate perimeter. So flowchart sama. So start dengan stop dalam bentuk pill macam tu. Nanti bila awak lukis, tak payahlah lukis dulu. Lukis start je, stop kemudian lah. Kan awak lukis siap-siap, nanti tengah-tengah tak muat pula. Okay. Kemudian step yang pertama, input. So kita akan lukiskan bentuk sengit ni. Apa nama tadi ni? Input, output simbol ni. Parallelogram ni. Then, okay, nak membezakan dia, sebab dia dua-dua, dia boleh input, dia boleh output. So, nak membezakan sama ada dia input atau output, letak keyword dalam ni. So, read cite. So, kita tahu dia adalah input. Apa yang dia input variable, variable untuk, nilai untuk variable cite. Jelas Nampak tak flow anak panah ni? Dia mesti bercantum. Dia mesti bersentuhan. Tak boleh separuh jalan macam tu. Tak boleh. Okay, ni tolak markah kalau awak lukis dia tak bercantum ni. Kemudian next step, habis dah input, so kita akan proses. So proses, kita letak simbol apa nama ni, segi 4 panjang ni. Kemudian tulis formula dia, sama lah macam atas tu. Tulis perkataan calculate, kemudian ni. Calculate nak tulis semua, tak tulis pun tak apa. So kalau tak tulis pun tak ada masalah. Sebab kita tahu kotak segi 4 tu adalah proses. Dia memang untuk proses, tak ada benda lain dah. Okay. Ada lagi proses yang lain? Tak ada. Then next, kita akan output. So output sekali lagi kotak sengit ni. Kemudian tulislah dia punya keyword dia, print perimeter. And then stop. Okay. Boleh? So senang sahaja nak convert daripada
daripada IPO kepada pseudocode ataupun flowchart. Okay, contoh seterusnya, calculate area of rectangle. So input dia, output dia area, input dia rectangle. So rectangle ada dua sisi yang berbeza, so width dengan height. So dia punya ni, start, read input, width, height, area sama dengan width dan height, display, area, stop. Okay. Baik, sebelum tu, cuma kat sini dia tak ni. Bila kita tulis pseudocode, kalau boleh kita tulis supaya bagi ada format sikit, bagi mudah baca. So kita kena indent dia sikit. Even dalam programming pun kita guna indent untuk nak memudahkan kita punya nak baca coding. So indent ni apa? Indent ni kita ni ke dalam sikit. Okay, so contoh macam ni lah. Nampak tak? Ni kita panggil indent ni. Okay, dia tag satu ni ke dalam. Sebab apa kita indent? Sebab kita nak memudahkan bacaan dia. So supaya kita boleh tahu yang ini adalah dia punya body dia. Okay. So amalkan tulis pseudocode kena ada indent yang sesuai macam ni. Okay, so ni flowchart. Boleh Contoh seterusnya. Factory worker get monthly salary, basic payment overtime. Basic payment is 1,008 ringgit, 1,820. And overtime will be paid RM5 per hour. Calculate monthly net salary for the factory worker after deducting 12% of KWSP. Prepare pseudocode. Okay. So sekarang ni soalan ni kita buat IPO. So apa dia punya output? So output dia adalah calculate monthly net salary after 12% KWSP. So dia punya net salary. So itu dia punya output. Ada lagi? Satu je kan? Okay. So yang net salary termasuk ni lah. Termasuk selepas dah tolak KWSP lah. Deducting tolak 20% KWSP. Okay. So input dia apa? Okay. Basic payment ni tak perlu input sebab ni memang dah fix lah. Yang kita kena tahu apa dia? Dia punya overtime hour dia. Ini pun fix. Yang kena tahu berapa dia punya overtime dia. Betul tak? So kita kena tahu berapa dia punya overtime hour. So katalah kita pakai apa? Kita pakai nama dia hour overtime. So ada lagi input yang lain? Tak payah dah sebab yang ni semua dah. Yang ni semua 3 ni. Yang ni dah constant. So masuk dalam formula. So proses. Calculate monthly net salary based on basic payment. Ni kalau panjang lah. Kalau pendek calculate monthly net salary pun dah okey dah sebenarnya. Okay, so calculate monthly net salary based on basic payment, overtime and KWSP tax. Okay, tu kalau PSP panjang dia. So dia lebih jelas lah. Alright. So cuba tengok So kita punya input satu je. So kita read hour. Dia pakai nama hour kat sini. So ini kita punya input. Kemudian, okay, dekat sini dah masuk proses lah ni. Okay. So dia kira apa dulu? Mula-mula dia kira overtime. Kemudian dia kira salary. Kemudian dia kira USB. Kemudian dia tolak. So dapatlah net salary. Ini output. So ini semua adalah proses. Yang ni dia kira satu-satu. Maksudnya dia kira overtime dulu. Kemudian kira pula salary. Kemudian kira USB. Kemudian baru kira gaji bersih. Kalau kita nak satukan dia punya pengiraan pun boleh. Tapi kena hati-hati dari segi formula dia. Okay. Baik. So macam mana dia punya, kalau yang ni macam mana dia punya flowchart agak-agak. So sama juga. Bila kita dah ada pseudocode nak tarik ke flowchart lagi mudah lah sebab dah ada step. So kita cuma tukar je. So dia punya yang pertama
start, kemudian kita buat apa? Okay, dia akan input. So, input read hour. Okay, kemudian apa step berikutnya? Baik, tengok. Dia ada 4 proses. Tapi semua proses ni berturutan. So, kita boleh satukan dia dalam satu kotak proses sahaja. Tak perlu lukis 4 kotak. Okay. So, dekat sini kita cuma tulis saja. So, balik. Overtime sama dengan hour darat 5. Salary sama dengan RM darat overtime. KLSP bla bla bla. So, ini dia punya proses. Kemudian, apa step berikutnya? Tinggal output. So, output sekali lagi. Print. Dia pakai apa tu? Okay, net salary. And then, stop. Okay, so ini dia punya flowchart. Boleh? Boleh. Alright. Okay, next. So, ini dia nak flowchart. Draw a complete flowchart to calculate and display area of shaded region. Okay, so daripada IPO kita tahu. Kita perlukan, dia dah sebelah ni, kita nak cari area shaded region. Input, kita kena ada A, B dan C lah input dia. Okay. So, okay, bila soalan dia bagi input yang memang dah berlabel macam ni, so kita kekalkan nama input dia lah, nama variable dia lah. Okay. So, ni dia punya flowchart. So, apa yang dia buat sekarang ni, so awak kena sampai ke tahap bila awak tengok flowchart pun awak dah tahu apa yang berlaku. Tu kena develop lah benda tu. Okay, maknanya kena betul-betul fahamkan flowchart. So, next time bila awak tengok saja flowchart ataupun awak tengok saja pseudocode, awak dah tahu dah apa yang step berlaku kat situ. Okay, so kena rajin praktis buat dan buat pseudocode flowchart ni lah. So, bila awak buat dan awak faham lah, awak boleh kuasai benda tu. Okay, so kalau tengok sekarang, okay, dia mula start, kemudian automatic dia akan input A, B dan C. Read A, B, C. So, dia 3 input lah, tapi dia berturutan. Kita boleh sekalikan saja. Okay, kemudian dia masuk dekat proses. So, ini input. And then proses. Proses dia buat apa? So, dia kira area sama dengan A darab B. Kurungan. So, dia kira luas kotak dulu. Kemudian baru tolak dengan setengah darab BC. Segitiga ni. Then, dapatlah dia punya output. So, dia paparkan balik. Then, stop. Boleh? So, kalau nak tukarkan ini pula ke pseudocode, kita tukarlah. So, start. Kemudian, dekat sini kita akan read A, B, C. Koma bila ada lebih dari satu. Kemudian, kita buat apa? Tulis balik saja. Area sama dengan ataupun kalau flowchart saya prefer letak perkataan calculate sebab flowchart dia tak nampak kan sama ada input atau ni. Sekejap lagi keliru pula. So, kalau flowchart better buat macam ni. Calculate and then calculate apa? Okay, saya tag ke dalam sikit. Area sama dengan ni formula dia. A darab B tolak setengah darab B darab C. Okay. Kemudian, ada lagi tak proses? Tak ada. Then output. So, output dekat sini print area. And then, stop. Okay, tu dia punya. Nampak tak cara saya indent macam mana? So, supaya mudah kita nak baca lah. Macam ni, formula ni dia di bawah proses calculate. So, saya indent dia dalam sikit. Saya tak letak dia sebaris. So, mudah kita nak baca kan? Baik, dan satu lagi saya nak pesan siap-siap. Bila awak buat algoritma, sama ada pseudocode atau flowchart, kita kena konsisten dari segi penggunaan nama lah variable ni. So, dekat sini kalau ABC huruf besar, semuanya ABC huruf besar. Tak boleh sekali tiba-tiba nak huruf kecil pula. So, kalau dekat sini besar, sini kecil, dia dianggap dua variable berbeza, dah salah. Sama juga, dekat sini awak tulis formula dia area huruf kecil. So, dekat sini pun area huruf kecil. Kalau kat sini awak tulis huruf besar, kat sini pun area huruf besar. Dia mesti konsisten. Sama juga dalam pseudocode. Okay. So, peringkat sekarang ni, awak dah kena come out dengan, ataupun awak kena biasakan dah guna naming variable yang betul. Nak elak benda ni lah, nak elak bila kita silap letak nama variable tu. Okay.
Baik. So selesai untuk algoritma. So untuk dia punya linear outcome A and B dah selesai. Maknanya kita dah tahu dah macam mana cara nak buat algoritma gunakan pseudocode dan flowchart. Okey. Tapi yang tu baru satu bahagian. Yang tu baru berkaitan dengan structure sequence. Okey, sebelum tu tengok sikit lagi saya sambung Dapat dah ke? Dah lah, start Okey. So next kita nak tengok control structure. Okay. Control structure and their respective purpose. Baik. So the structure of a program which decide the order of program statement execution is known as control structure. Control structure evaluate statement according to the result. Thus control structure affect the flow of a code. Baik, control structure ni ataupun kita kata struktur bagi perjalanan program tu. So macam mana flow program tu. Okay, so selama ni program yang kita nak tengok setakat hari ni, setakat tadi, semuanya dalam bentuk kita kata sequence. Sequence ni dia cuma satu hala sahaja, one flow daripada mula sampai habis, satu jalan je, semua dia buat. So kalau dia flow dia, daripada flow chart dari atas ke bawah tu, daripada start ke stop tu, satu hala sahaja. So kita panggil sequence. Okay, dia ada lagi dua structure, iaitu selection dan looping. So selection ni kita kata pilihan. Looping ni adalah pengulangan. Okay. So untuk sequence mungkin mudah untuk kita nak tunjuk dia punya pseudocode ataupun flowchart sebab dia simple je, semua satu hala saja. Tapi bila masuk selection dengan looping ni, dia bukanlah susah, tapi kita kena faham dari segi structure tu sendiri. Kemudian kita kena tahulah macam mana cara nak lukis, kalau flowchart tu macam mana nak lukis flowchart ataupun nak susun dia punya flow dia bagi cantik dan bagi mudah untuk kita tengok. Okay. Dan bila mai ke selection dengan repetition ni, pakai flowchart dia lebih mudah nak nampak flow dia. Tapi pakai pseudocode pun tak ada masalah, boleh je. Sebab tu cakap tadi, once bila awak dah biasa dengan pseudocode dan flowchart ni, so bila awak tengok saja pun awak dah boleh faham dah apa dia punya structure. Just tengok sekali imbas pun tak tahu. So ini selection, ini looping. Alright. So sequence ni saya tak payah sentuh panjang lah sebab selama ni pun kita dah sequence dah. So instruction are written in such way that they are execute sequentially one after another from top to bottom. So maksud dia akan buat step by step daripada mula sampai habis dan dia takkan skip apa-apa instruction. Dia buat semua. Bermula daripada start, apa-apa and then stop. So semua ni dia buat. Sequentially, one after another. Step by satu persatu. Okay, jelas So itu bentuk sequence control structure. Instruction simply follow one another in logical progression. Okay, ni contoh. Ni contoh kalau biasa. Contoh sekarang ni apa dia? Kita nak basuh tangan, nak sanitize. Sekarang ni kan kena kerap basuh tangan kan. So dia punya pseudocode dia, wet your hand with clean water, lather your hand with soap, scrub your hand, rinse your hand, dry your hand. Okay, so ini kita kata sebagai sequence structure di mana semua step by step ni kita buat satu persatu. Mula-mula kita buat yang ni dulu. Kemudian kita buat yang ni pula, kita buat yang ni pula. So dia step by step daripada mula sampai habis. So itu dikata sequence. Okay, kalau kita miss any step dekat sini, bermaksud kita punya program tu mungkin tak lengkap ataupun mungkin akan jadi error. Kalau dalam kes basuh tangan ni, kalau kita skip mana-mana ni, mungkin tak bersih. Mungkin tangan tak cuci kuman ke apa ke. So itu dia punya ni dah lah. So penting. Okay, contoh ni kalau dalam bentuk ni pseudocode. Okay, ini flowchart. Kalau tengok dekat flowchart ni, semua dia gambarkan sebagai proses. Sebab semua benda ni kena buat. So kena basuh, kena ni dan sebagainya. So semua jadi ni. Alright. Contoh sequence. Okay, sikit lagi Find the sum and average of three number. Kita dah buat IPO dia.
dia punya sum, output sum average, input 61, 62, 63, ke proses calculate sum and average of three number. So dia punya pseudocode dia macam ni. Okay. So start, kemudian read 61, 62, 63. So bermula dari sini, ini adalah proses. So ini proses, ini input dan ini output. So nampak tak cara kita susun dia punya sequence dia. Dia punya instruction dia in sequence. Dan nampak tak konsisten dekat sini. So variable saya semua konsisten. So kalau sini 6, 6, 6. Sini sum, sini pun sum. Sini average, sini pun average. So dia mesti konsisten. Okay. So itu dia punya pseudocode. Kemudian flowchart. Ni dah terlari lah. Tapi nanti bila awak buat nanti, make sure semua label ni dalam shape lah, dalam simbol. Ni terkeluar sebab kita ganjak-ganjak ni. Okay, so input. Dua ni proses. Dia separate proses ni. Tapi boleh je nak sekalikan dalam satu kotak. Cuma, dia mesti apa yang nak kira dulu kena letak dulu lah. Okay, sebab apa? Sebab dekat sini, dia ada variable average yang mana, dia ada dekat sini ni, dekat formula average ni dia pakai 61, tunjuk yang ni dah nampak Okay, nampak tak? Mula-mula dia kira sum dulu. So ini proses pertama. Kemudian proses kedua dia kira average. Mana dia ambil semua sum ni bahagi 3. Sebenarnya dekat sini, kalau tak nak kira ni pun tak apalah, kita pakai terus sum. Sebab apa? Sum ni dah kira dah. Betul tak? So boleh tukarkan yang ni kepada sum. So sum bahagi 3 terus. Sebab sum kita dah kira dah. Di atas tu. Kalau ikut sequence kita dah buat dah sum. Dan kita bahagi 3 je lah. Tapi, katalah awak letak yang ni dulu. Awak buat average sama dengan sum bahagi 3. Sedangkan sum ni awak letak di bawah. Tu dah salah. Sebab sum tak kira lagi. Okay, dapat Itu penting sequence dia tu. Alright. So yang ni dia punya flowchart. Inilah proses. Input. Kemudian proses dia asingkan. Nak sekalikan pun boleh. Tapi macam tadi, kalau kita pakai sum dekat sini juga, so kena ikut mana dulu kira dululah. Susun kita punya proses tu. Kemudian output. Okay, contoh yang kedua. Find angle of triangle if two angles are given. So nak cari sudut dalam segitiga, sudut yang ketiga. So two angle are given. So nak cari sudut yang ketiga. So angle 3, input angle 1, angle 2, calculate angle 3 over triangle. So ini dia punya pseudocode. Start, read angle 1, angle 2, angle 3 sama dengan 180 tolak angle 1, angle 2, print angle 3, stop. So ini dia punya proses, input, proses, output. Okay, jelas? Ada apa nak tanya sampai sini untuk sequence? Untuk untuk pseudocode flowchart, sequence? Tak ada soalan tak? Boleh faham Okay, saya harap untuk sequence ni tak ada masalah lah kot sebab dia memang dari segi flow tu dia mudah. Dia memang input, proses, output bergantung pada soalan. Tapi kena tengok jugalah dia kena situasi soalan ni berbeza. Contoh dalam kes ni soalan dia nak cari angle triangle. So dia punya formula pun kita kena pastilah. So yang tu je lah yang awak nak kena ni sikit, polish sikit awal-awal ni. Matematik skill ni. Tapi once bila kita dah awak dah banyak buat program esok, then should be no problem lah. Alright. So nanti hari Khamis kita akan masuk ni control structure. So kita dah akan mula masuk selection. Selection ni bila mana kita ada condition. So okay, nampak dia ada condition. Dia ada banyak jenis selection. So kalau awak tengok dia punya flowchart pun dah makin bercabang-cabang. Okay, nampak? Kemudian dia punya ni pun dah banyak. Kalau awak tengok nanti boleh panjang dia punya flowchart dia. Nampak tak macam-macam panjang. Okay. Dan seterusnya looping. Ni contoh flowchart terbanyak ni. Okay. Tapi jangan risau. Benda ni pun mudah saja. Tapi yang penting awak kena faham dia punya basic rules untuk structure untuk selection dengan looping ni. So don't worry. Baik. So itu saja untuk hari ini. Last, ada apa nak tanya? Okay, kalau malu nak tanya kat sini, awak boleh tanya kemudian WhatsApp ke apa ke. Jangan, kalau tak faham jangan tak tanya nanti terus tertinggal nanti. Okay.
So, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian awak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Khamis. Kita akan sambung dengan struktur yang berikutnya. So, soalan tutorial tu awak boleh mula jawab lah. Dan boleh bincang dengan pencerah tutor awak. Okay, so buku tutorial tu, soalan tu buatlah dengan lebih kosong je. Okay, so itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri elok-elok. Stay safe. Jaga SOP. Dan Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you, sir. 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 Jangan lupa isi attendance dalam classroom. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Assalamualaikum. Attendance dalam Google Classroom MOEDL Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. sama.